Jadi apa kita nak ceritakan adalah itulah dia dinar. Dan Nabi iktiraf dinar, maka dia jadilah sunnah Nabi menggunakan dinar pada zaman baginda. Dan dalam Al-Quran pun ada sebut perkataan dinar. Malah zakat pun kiraan dia ikut dinar. Ikut dinar. Maka dinar mendapat tempat. Tetapi sebab penggunaan mata wang ini adalah benda muamalat yang boleh berubah ikut keadaan. Ya. Sebagaimana Allah SWT ada sebut dalam Quran, contohnya kalau dinar ada dalam Quran, adakah wajib kita mesti menggunakan dinar juga ataupun haram? Kalau kita kata wajib, cuba kita tengok satu ayat lagi yang Allah sebut dalam surah Taubah, di mana Allah SWT kata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim. Allah kata, sediakan wahai umat Islam, sediakan diri kamu, persiapsiagakan diri kamu dengan segala jenis kekuatan. Antara contoh Allah sebut dalam Quran ni, apa nama tu, dengan kuda-kuda yang terlatih. Maknanya persiapan yang Allah kehendaki adalah kuda. Ya. Maka hari ini kalau kita nak menyediakan defense untuk negara kita, kita nak sediakan kereta kebal ke kuda? Kereta kebal. Adakah kalau kereta kebal tidak menurut syariah? Kapal terbang, helikopter tidak mengikut syariah? Allah kata kuda. Yang kamu kereta kebal apa? Dan Nabi pun kata dalam hadis, ala inna fir ramyi quwwah. Ketahuilah dalam lontaran lembing, lontaran itu kekuatan. Ada kita nak pakai senapang ke lembing? Sebab pakai senapang tak halal lah. Macam mana? Untuk mempertahankan negara. Inilah dia yang perlu kita faham, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bila Allah sebut benda yang melibatkan muamalan, Allah sebut benda yang terbaik pada ketika itu, mewakili yang terbaik pada ketika itu. Yang kita kena faham, kalau ada yang terbaik pada zaman kita, itu yang kita disuruh. Jadi pada yang terbaik pada ketika itu, kuda. Bila ada kuda, kita cepat boleh melemahkan psikologi musuh. Sebab lari laju, tinggi, boleh hentam daripada atas, kan. Jadi lebih dahsyat daripada jalan kaki, sebab kuda pun mahal. Maka itulah ia antara yang terbaik pada zaman tu. Dan lontaran panah adalah yang terbaik. Maka sebab tu belajar memanah sunnah. Tapi hari ni orang pakai nuklear, orang pakai skat, kita pakai panah. Sekarang kita kata aku ikut sunnah. Sunnah tak tu? Ini adalah perkara yang bermasalah. Apabila dalam bab fiqhul muamalat, ni muamalat ni, kita pegang kepada teks secara rigid, kita akan jadi lemah dan salah. Macam tadilah, orang lawan musuh dengan pakai senjata dahsyat-dahsyat, laser dan seumpamanya kalau ada, kita pakai panah. Sebab kita kata aku nak kekalkan sunnah. Maka ini bercanggah dengan sunnah Nabi sebenarnya. Kerana dalam bab sunnah Nabi, dalam bab muamalat, dia tengok dia punya konteks dan illah namanya. Maka pada ketika itulah hari ini, kalau kita tak mampu buat dinar emas, tidak menjadi dosa. Walaupun kita sedar bahawa dinar emas adalah yang terbaik. Tapi kita tidak ada kemampuan hari ini. Malaysia hanya ada simpanan reserve emas, tak salah saya, setakat saya tengok dalam statistik, 30 tan sahaja. Sikit lah. Ya, 30 tan, 1 tan sama dengan 1000 kilogram, betul tak? 1 gram sama dengan 100, katalah contoh. 1000 kilogram, 1 kilogram bersamaan dengan, cuba kira berapa juta. Kita akan dapat, mungkin tak sampai 1 bilion. Kalaulah seluruh urusan keuangan dalam negara kita nak tukar pada dinar, kita tak cukup duit. Tak cukup emas. Sebab emas kita sikit sangat. Yang paling besar simpan emas apa? Amerika, China, Rusia. Mereka lah yang paling besar. Dan mereka lah yang mengawal. Pandai mereka. Yang terada. Yang cepat dia pandai, kan. Dia tangkap dah dekat situ. Dia dah simpan awal-awal. Dia tahu dia boleh buat main dengan duit kertas semua sekali. Dia dah standby dah emas dalam simpanan dia. Maka atas sebab itu, kita tidak berdosa bila menggunakan duit kertas. Dan kita juga bertanggungjawab bila beli emas pakai duit kertas, kena bayar on the spot. Itu nak kena faham. Dan bila kita pegang duit kertas, bukan duit dinar, kita mesti wajib bayar zakat. Sebab kekayaan itu wujud. Sebagaimana Nabi kata, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat ni diambil duit pada orang kaya, beri pada orang miskin. Jadi kalau kita ada duit kertas, kita kaya ke tak kaya?
Kalau lebih daripada keperluan kita, kaya kalau kita ada 20 juta, kaya tak kaya? Duit kertas. Kaya 1 juta, kaya. Adakah aku ada duit kertas, maka tak payah bayar zakat lah, kertas je aku ada. Wah, sedap dia, padahal rumah boleh beli, kereta boleh beli, macam-macam boleh beli dengan duit kertas yang kata tak ada nilai, itu tak kaya pula. Ini semuanya helah dan juga perangkap iblis kepada orang yang cuba mencampur-campurkan fatwa, lalu berhasillah fatwa yang pelik kerana mereka mungkin nak jual dinar, kerana mereka mungkin tak nak bayar zakat dekat duit kertas. Jadi sebab tu kita tak payah rasa berdosa dan kita boleh terus guna duit kertas. Dinar emas memang kita cantik, kita rasa sokong, kita cantik, tapi hari ini kalau kita buat benda tu, kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Malah kalau kita mampu laksanakan pun, orang Singapore datang Malaysia, dia money exchange, dia tukar, dia ambil buat emas, buat keluar, habis 30 tu pun habis juga. Sekejap je. Sekejap je. Wallahualam.